Assalamualaikum dan hai, salam sejahtera. Nama saya Nur Atira Syuhada binti Abu Bakar. Saya merupakan pelajar daripada UPSI, pelajar semester 6, kos pendidikan jasmani. So hari ini saya akan buat video berkenaan hygiene care. Okay, mula-mula kita kena tahulah hygiene care ni maksud dia cara ataupun langkah untuk kita mengekalkan tahap kesihatan ataupun mengelakkan diri daripada tekanan penyakit melalui kaedah kerja pembersihan lah. Okay, contoh hygiene care yang biasa kita buat hari-hari ialah kita mandi sekurang-kurangnya 3 kali sehari, berus gigi, cuci muka, kemas tempat tidur, sapu sampah. Lagi-lagi due to this COVID-19 ni kan, kita kena kerap basuh tangan sebelum dan selepas kita buat apa-apa kerja lah. Tak kisahlah nak makan ke, lepas keluar toilet ke, nak memasak ke apa semua ni kan. Okay, tapi hari ni saya akan kecilkan sedikit skop perbualan saya, which is saya nak bercakap tentang 3 forgotten hygiene care dalam kalangan students. Okay, ini hanya my personal overview lah, yang bagi saya student macam ambil ringan sangat benda ni. Okay, first thing first is student jarang sangat-sangat basuh cadar. Tak kisahlah cadar katil ke, cadar bantal ke, selimut dengan tuala lah. Tapi hari ni saya nak fokus dekat cadar lah. Kita kena tahu yang setiap hari tubuh kita ni menghasilkan sel kulit mati. Kalau sehari kita bergerak, so kita tak tahulah kan mana pergi tetangganya kulit mati kita kan. Tapi waktu malam kita tidur atas katil je. So katil je yang macam tempat ni terkumpulnya kulit mati kita. Okay, dalam laman web The Spruce ni saya dah cari, dia cakap sheets also collect anything that comes off of our bodies, particularly dead skin, but also bacteria and pathogens. Bukan setakat dead skin cells je yang ada, tapi bacteria and pathogen pun ada. Dust mites feed on dead skin, and the feces from these microscopic insects can worsen symptoms from allergy sufferers. Dan yang lebih menakutkan ialah mites ataupun kita panggil hama. Dia suka tau dekat dead skin kita ni. Dia akan makan dead skin kita, and najis yang terhasil daripada hama tadi tu sangat-sangat bahaya dekat orang yang pengidap alergi. Lagi-lagi yang jenis alergi kulit, sensitive skin. Okay, itu memang kita kena jagalah actually kan. Kena tukar. So bila waktu terbaik untuk kita cuci cadar, tuala, apa benda semua ni kan. The Good Housekeeping Institute, dia ada cakap waktu yang terbaik ialah 2 minggu 1 kali basuh. Kalau sejenis yang kuat berpeluh waktu malam, tak kisahlah sebab faktor cuaca panas ke, pakai pakaian tebal waktu tidur ke, jenis yang mimpi buruk selalu ke sampai berpeluh ke kan. Yang kuat berpeluh tu bolehlah seminggu sekali kena basuh benda tu, kena tukar. Kalau duduk rumah tu lain. Kita ada mak yang tukarkan cadar katil kita, sapu bilik, apa semua, lipat kain kan. Tapi since students masuk asrama, duduk college, duduk rumah sewa, kenalah buat sendiri kan benda tu kan. Pemulalah, kena belajarlah benda tu daripada sekarang. Okay, next, number 2 is smartphone. Zaman sekarang ni kan, tipulah kan kalau tak ada yang tak pegang phone langsung dalam satu hari tu kan. Tak kisahlah lepas bersukan ke, perlu pegang phone, lepas sentuh, salam-salam dengan orang, lepas keluar toilet, drive pegang steering, jenis yang makan dalam kereta tak basuh tangan, lepas tu pegang phone. Setiap masa nak pegang phone lah kan. Even pak mak awak gaduh kononnya mogok tak nak pegang phone, tak sampai 24 jam pegang juga phone tu kan. Tengok ada orang chat ke tak balik kan, dia cari kita ke tak kan. Yang jenis single, yang jenis layan game je sepanjang masa tu pun still pegang phone juga kan. Tipulah tak pegang phone langsung kan dalam satu hari kan. So University of Arizona dia ada buat research yang
typical workers desk, contohnya macam kerja-kerja kerani, cikgu kan, which tends to be your smartphone's home for about 40 hours a week, has hundreds of times more bacteria per square inch than an office toilet. Beratus kali ganda banyak bakteria phone berbanding toilet. Menarik bukan? Other studies have found serious pathogens on smartphones such as Streptococcus, MRSA, and jenis-jenis patogen ni dia sangat berbahaya sebab dia bakteria yang kalis dengan antibiotik yang susah nak hapuskan, tapi dia senang nak merebak. So, cara-cara tips yang mudah untuk kita bersihkan phone lah. Ini saya dapat cari. Ini adalah salah satu proper way untuk kita bersihkan phone lah. Dia cakap kita kena ada microfiber cloth, isopropyl, rubbing alcohol. Benda ni boleh cari dekat farmasi. Water, cotton swabs, cleaning gloves. So kalau daripada payah-payah nak cari benda ni semua, nak senang lagi beli je alcohol cleansing wipes, sanitizing wipes ke, Dettol antibacterial wet wipes ke. Daripada susah-susah nak pakai gloves apa semua ni kan, just dengan adanya antibacterial wet wipes tadi tu, dengan pakai 2 helai je. First lap tangan dulu, bersih-bersih, and then second wipes kita buat lap dekat phone, cuci phone tu dengan casing phone. Kalau yang jenis pengumpul casing phone banyak-banyak tu, taruh je benda tu semua dalam air, cuci dengan sabun, settle, senang. Dan benda yang paling last ialah pen hygiene. Pen. Kita mesti ada kawan yang suka gigit ujung pen. Kalau tak gigit pun mesti suka tonyo-tonyo dekat pipi, mulut, hidung, buat simpan dekat telinga, buat garu kepala. Lagi-lagi lelaki lah kan yang suka garu direct pergi dekat kulit kepala. Again, it is bacteria. Dalam Med Express ni, dia buat pernyataan. Dia cakap, not only does chowing down on a pen or pencil increase your risk for germs that cause illness by giving bacteria and viruses a free trip into the body, it is also an easy way to spread those germs to others too. Bukan setakat membahayakan diri kita dengan menelan ataupun membiarkan germ bakteria semua tu masuk dalam badan kita, tapi kita boleh spread germ tu untuk dapat dekat orang lain juga. Mana taknya kan, pen yang kita pegang, okay, bukan kita lah, dia lah, pen dia pegang, pen yang dia gigit-gigit, lepas tu kawan dia pula pinjam, pegang pula pen tu, tak ke benda tu dapat dekat kawan dia juga. Sudahnya kawan dia juga yang dapat penyakit. So bahayalah kan. Lagipun ni habits yang tak bagus sebenarnya kan. Kita nampak macam tak senonoh sebab kita gigit-gigit benda tu macam tak sopan. So daripada gigit-gigit pen ke, carilah chewing gum ke, cari jalan penyelesaian lain instead of awak gigit benda ni kan. Gigitlah chewing gum ke kan. So itu saja daripada saya untuk video ni. 3 benda hygiene care yang student selalu abaikan, yang selalu saya rasa student macam ambil mudah. So saya harap kawan-kawan saya berada di luar sana jaga diri, stay safe COVID ni. Banyakkan minum air, kerapkan cuci tangan. Okay, itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.